Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami nikmat kesihatan yang baik. Mudah-mudahan dengan nikmat ini, ya Allah, membolehkan kami melaksanakan ibadah di bulan yang penuh dengan keampunan dan keberkatan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kepada kami nikmat kelapangan waktu. Mudah-mudahan dapat kami isikan kelapangan waktu ini dengan mengerjakan amal-amal soleh kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kami rasa redha dengan sedikitnya tidur, rasa redha dengan sedikitnya rehat. Beri kami gantikan masa kami dengan melakukan amal-amal kebajikan mencari keredaan-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kami memperolehi keampunan-Mu, ya Allah, di akhir daripada tarbiyah Ramadan-Mu ini, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang kita panjatkan tadi merupakan doa yang sering diungkapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah setiap kali menjelangnya bulan Ramadan. Sayyidina Ali memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permohonan-permohonan bagi mempersiapkan diri bagi menghadapi satu bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan datangkan sepanjang setahun hanya sebulan dalam bulan Ramadan sebagai proses mendidik jiwa, proses meningkatkan erti takwa, menghayati nilai keimanan dan keinsafan. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sihat untuk kita melaksanakan ibadah ini. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat kelapangan waktu untuk menghindarkan kita daripada kesibukan-kesibukan, daripada perkara-perkara yang melalaikan. Mudah-mudahan kita diberikan rasa redha dengan sedikitnya tidur bagi kita melipat gandakan amal-amal kebajikan kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengutuskan sahabat Abdullah bin Quhafah berdakwah ke negara Rom berdepan dengan masyarakat-masyarakat yang belum menerima Islam ketika itu. Sehinggalah akhirnya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, berita kedatangan pendakwah-pendakwah Islam ini sampai ke pengetahuan Maharaja Rom, dan mereka mengarahkan supaya umat-umat Islam ditangkap, dihadapkan ke hadapan Maharaja. Maharaja menawarkan kepada mereka, "Wahai Abdullah, aku tawarkan kepada kamu sebahagian daripada wilayah Rom untuk menjadi hak milik kamu. Sekiranya kamu sedia untuk meninggalkan dakwah ajaran yang kamu bawa ini." Apa jawab Abdullah bin Quhafah? "Jangankan sebahagian, jika engkau tawarkan keseluruhan kerajaanmu, ditambah lagi dengan wilayah-wilayah Arab untuk aku tinggalkan dakwah ini, nescaya aku tidak akan meninggalkannya." Itulah komitmen yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat. Akhirnya mereka semua dipenjarakan, tidak diberikan makan dan minum kecuali dihidangkan menunya daripada daging-daging babi dan juga arak. Tidak ada sahabat-sahabat yang menjamah walaupun sedikit daripada daging babi dan juga minuman arak ini, tuan-tuan, sehingga 3 hari. Akhirnya mereka dikeluarkan, diseksa, disalib, ada yang meninggal, kemudian direbus, dicampakkan dalam air yang mendidih. Abdullah bin Quhafah melihat sahabat-sahabatnya diseksa begitu, menangis dia. Lantas raja berkata, "Wahai Abdullah, adakah kamu rasa gemetar dengan sedikit ujian yang aku datangkan kepada kamu?" Jawab Abdullah, "Aku bukan gemetar, tapi aku menangis kerana memikirkan aku hanya mempunyai satu nyawa. Alangkah baiknya jika aku punya banyak nyawa seumpama banyaknya bulu-bulu roma di tubuh badan aku. Nescaya aku boleh mati dan hidup kembali, mati dan hidup kembali, mati dan hidup kembali. Untuk apa? Untuk Islam, untuk memastikan Islam ini terbela, untuk memastikan Islam ini terus berkembang." Akhirnya raja merasa kagum dengan jawapan Abdullah. Maka raja mengatakan, "Baiklah, aku sedia membebaskan kamu dengan syarat kamu sudi mengucuk dahi aku.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Abdullah bin Quwafah bersetuju mengucuk dahi Maharaja Rom dan akhirnya mereka dibebaskan. Pulanglah rombongan umat Islam ini bersama dengan hampir 300 orang ke Madinah di zaman Umar Al-Khattab. Berita kepulangan mereka disedari oleh Umar. Maka Umar mengadakan pertemuan, membicarakan apa yang berlaku. Umar berkata, biarlah aku menjadi orang yang pertama yang mengucuk dahi kamu, kerana kamu telah berjaya mengatasi kehendak diri kamu, keinginan hati kamu untuk mati syahid. Rasa kesombongan, rasa ego, rasa seronoknya dengan kedudukan peluang yang Allah Ta'ala berikan untuk kamu mati, kamu milih untuk terus hidup. Untuk apa? Untuk memastikan kamu beroleh lagi ruang dan kesempatan untuk berdakwah. Untuk apa? Untuk melihat Islam. Maka Umar berkata, teringat aku kepada pesanan Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar pernah berkata, di saat aku masih hidup, aku tidak mau melihat Islam ini semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin lemah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, inilah tanggungjawab kita dalam suasana kedudukan kita yang ada pada hari ini di saat kita masih hidup. Adakah kita nak melihat Islam semakin lemah, ataupun kita nak menggunakan kesempatan di waktu kita hidup ini untuk kita menyumbang sesuatu untuk Islam, menyumbang sesuatu untuk agama kita, bangsa kita dan negara kita, bagi memastikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang membela dan mempertahankan kedudukan akidah Islam, kedudukan umat kita bangsa Melayu, dan juga kedudukan institusi yang menaungi negara kita ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi